Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar WUS 101 daripada kumpulan 71 ingin membentangkan laporan jualan perniagaan kami. Saya Nur Ainadirah binti Burhanuddin dengan nombor matrik 153036 akan memulakan pembentangan kami dengan membentangkan latar belakang syarikat dan perniagaan. Nama syarikat kami adalah A&A Corporation. Logo syarikat kami adalah seperti yang tertera di dalam slide. Matlamat syarikat kami pula terbahagi kepada dua, iaitu matlamat jangka masa pendek dan matlamat jangka masa panjang. Matlamat jangka masa pendek kami adalah untuk mempelbagaikan perkhidmatan kami seperti dengan menyediakan perkhidmatan inai pengantin. Kami juga ingin meningkatkan produktiviti dalam perniagaan dengan menubuhkan laman sesawang khusus bagi penjualan inai kami. Matlamat jangka masa panjang kami pula untuk menubuhkan franchise di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak agar adat tradisi kaum Melayu ini lebih dikenali. Kami juga ingin mencari lebih ramai agent dan dropship supaya perkhidmatan kami tidak terjejas sekiranya pemilik syarikat tidak dapat beroperasi atas sebab-sebab tertentu. Nombor kumpulan kami adalah kumpulan 71 dan rakan kongsi syarikat ini terdiri daripada 6 orang pelajar iaitu Nur Adriana, Nur Aidina, Nur Ain Syafiqah, Nur Afiqah, Nur Afzal Nurina dan Nur Ainadirah. Struktur syarikat kami terbahagi kepada 3 bahagian iaitu bahagian pengeluaran, bahagian pemasaran dan bahagian jualan. Setiap bahagian diwakili oleh 2 pelajar. Kami memulakan perniagaan kami dengan bermodalkan RM115. Kami menjual produk kosmetik dan kami menyediakan perkhidmatan menjual inai serta perkhidmatan perantaran secara COD dan melalui pos. Kami mendapatkan produk kami melalui pembekal inai celup seroja. Seterusnya, saya akan memberi ruang kepada Nur Adriana untuk membentangkan tentang strategi pemasaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah yang saya hormati dan rakan seperjuangan yang saya kasihi. Nama saya Nur Adriana binti Muhammad Taufik dengan nombor matrik 153017. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang strategi pemasaran 4P. Apa yang dimaksudkan dengan 4P? 4P adalah produk, promotion, price dan place. Strategi 4P yang pertama, produk. Perniagaan A&A Corporation menawarkan produk kosmetik iaitu inai celup. Tujuan kami menjual produk ini adalah untuk menyediakan kemudahan kepada pembeli bagi memakai inai tanpa menggunakan cara tradisional yang memerlukan masa yang panjang dalam tempoh penyediaannya. Selain itu, produk kami menggunakan bahan yang premium dan berkualiti tinggi bagi membolehkan inai tahan dalam jangka masa yang lebih lama. Yang kedua, promosi. Pelbagai kaedah telah kami rangka bagi mempromosikan perniagaan kami. Antara kaedah yang efektif adalah mewujudkan akaun rasmi media sosial seperti Instagram bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan info yang lebih lanjut mengenai produk yang kami usahakan. Kami juga menyebarkan info tentang perniagaan kami kepada rakan dan kenalan melalui aplikasi WhatsApp. Di samping itu, kami juga menyediakan potongan harga sekiranya pembeli membeli produk kami dengan kuantiti 2 unit dan ke atas. Kami juga menawarkan 1 unit percuma sekiranya pembeli membeli dengan kuantiti 5 unit dan ke atas. Strategi 4P yang ketiga ialah harga. Perniagaan kami menawarkan harga yang kompetitif iaitu harga yang berpatutan. Hal ini kerana harga yang ditawarkan oleh perniagaan kami sesuai dengan pasaran tempatan dan mampu milik kerana kebanyakan pembeli terdiri daripada pelajar USM. Harga bagi seunit inai celup adalah RM3 dan potongan harga sebanyak 17% ditawarkan kepada pembeli sekiranya membeli 2 unit dan ke atas. 1 unit inai celup juga akan diberikan secara percuma sekiranya pembelian sebanyak 5 unit dan ke atas. Jadi strategi yang terakhir ialah pengedaran. Bagi pembeli yang berada di dalam kampus, kami akan meletakkan produk pembelian di zon hijau bagi mengelakkan perjumpaan secara bersemuka. Hal ini bertujuan untuk mematuhi SOP yang sedia ada dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19. Bagi pembeli yang berada di luar, kami menyediakan perkhidmatan COD oleh ahli kumpulan yang tidak menetap di dalam kampus. Untuk iklan dan promosi yang dijalankan, kami menggunakan platform media sosial sepenuhnya. Hal ini kerana ianya lebih mudah untuk diakses oleh semua lapisan umur dan membolehkan semua pengguna media sosial berhubung dengan penjual dengan lebih mudah untuk mendapatkan info berkenaan produk yang kami jual. Selain itu, platform media sosial yang sedia ada adalah medium yang terbaik bagi urusan jual beli kerana pengurangan aktiviti fizikal dapat diamalkan dalam menghadapi situasi getir pandemik COVID-19. Jadi berikut adalah lampiran iklan dan promosi yang kami jalankan. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang saya hormati dan rakan sekalian. Nama saya Nur Ain Syafiqah binti Syarizan yang bernombor matrik 150845.
Jadi sekarang saya akan meneruskan perkara ketiga, iaitu risiko yang dihadapi dan cara menangani. Risiko yang pertama yang kami hadapi adalah persaingan luar. Terdapat individu lain yang menjual produk yang sama dan di tempat yang sama. Sebagai contoh, di dalam kampus sendiri terdapat kumpulan lain yang menjual produk yang sama. Sebegitu juga kami punya persaingan di dalam laman sosial seperti di Instagram, Facebook dan sebagainya. Terdapat usahawan lain yang menjual produk yang sama. Jadi, cara kami menangani isu ini, kami meningkatkan lagi kekerapan promosi produk kami di dalam aplikasi WhatsApp, Telegram, Instagram dan Facebook. Kami juga menawarkan harga yang lebih berpatutan dan juga kami membuat penghantaran secepat mungkin. Seterusnya, risiko yang kedua adalah kebangkitan penipuan. Sebagai contoh, pelanggan tidak memberi bukti yang kukuh seperti terutamanya selepas membuat pembayaran. Yang kedua, pelanggan tidak membuat bayaran dengan jumlah yang betul. Jadi, cara kami menangani risiko ini, kami akan meminta pelanggan kami untuk menunjukkan bukti pembayaran yang telah dibuat. Sebagai contoh, kami akan meminta pelanggan untuk share online resit yang telah mereka terima apabila membuat pembayaran melalui bank mereka sendiri. Yang kedua, kami sebagai penjual akan menyemak transaksi selepas menerima bayaran daripada pelanggan. Kami akan menyemak adakah benar, adakah pelanggan kami telah meluluskan pembayaran tersebut dan adakah pelanggan kami telah membuat bayaran dengan jumlah yang betul. Yang seterusnya, risiko yang ketiga adalah ketika membuat penghantaran. Menghantar produk kepada pelanggan secara bersemuka mempunyai risiko kerana kita berada dalam pandemik COVID-19. Jadi, cara menangani risiko ini, kami sebagai penjual akan menanya kepada pelanggan kami adakah dia berada dalam keadaan kuarantin ataupun tidak. Seterusnya, kami akan memakai pelitup muka dan juga kami akan mengamalkan penjarakan sosial. Risiko yang seterusnya adalah kerugian. Membekal hantar produk yang rosak dan juga kami mempost barang yang telah rosak kepada pelanggan. Jadi, cara kami menangani risiko ini, kami akan memulangkan semula produk yang rosak kepada pembekal dan pembekal akan mengganti dengan produk yang baharu. Yang kedua, kami akan membalut produk kami dengan menggunakan bubble wrap untuk memastikan produk kami tidak rosak sebelum sampai kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah kecuaian, seperti salah menghantar bilangan produk yang dipesan oleh pelanggan dan juga salah lokasi penghantaran. Jadi, cara kami menangani isu ini, kami akan menulis setiap pesanan yang diterima daripada pelanggan, sama ada kami menerima pesanan daripada secara bersemuka ataupun online, dan juga kami akan menyemak data yang ditulis sebelum membuat penghantaran. Ini bermaksud sebelum kami membuat penghantaran, kami akan cek nama pelanggan, bilangan produk yang telah dipesan oleh pelanggan, adakah pelanggan telah membuat pembayaran ataupun belum, dan juga kami akan menyemak lokasi penghantaran. Ini bagi mengelakkan daripada pembaziran tenaga dan masa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pensyarah yang dikasihi. Saya Nur Alina binti Mazeh memegang nombor matrik 152612 akan membentangkan tentang pengurusan jalinan rantaian, khususnya pengurusan rantaian bekalan atau lebih dikenali sebagai supply chain. Supply chain merupakan satu sistem yang melibatkan pengeluaran, pengiriman dan penyimpanan, pengedaran juga penjualan produk dalam rangka untuk memenuhi permintaan produk. Oleh itu, haruslah kita mengetahui bagaimana pengurusan rantaian bekalan berlaku. Pengurusan rantaian bekalan merupakan proses bermula daripada bahan mentah sehingga penghasilan produk terakhir untuk dihantar kepada pelanggan. Di sini terdapat 6 prinsip pengurusan rantaian bekalan. Yang pertama, penyesuaian rantai bekalan berdasarkan keperluan dan perkhidmatan bagi setiap segmen pelanggan. Yang kedua, penyesuaian rangkaian logistik bagi setiap segmen. Yang ketiga, menyelaraskan perancangan dan permintaan bagi rantaian bekalan. Yang keempat, outsource strategik iaitu menggunakan pihak ketiga untuk mengembangkan bisnes. Prinsip kelima, membangunkan teknologi maklumat bagi menyokong pelbagai aspek dalam membuat keputusan. Prinsip keenam, menerima pakai kesemua perkhidmatan dan metrik kewangan. Individu yang terlibat dalam pengurusan rantaian bekalan dapat kita lihat bermula daripada bahan mentah, kemudian diterima oleh pembekal, seterusnya produk akan diberi kepada pengilang dan diterima oleh pengedar. Seterusnya, pelanggan akan menerima daripada pengedar dan diguna oleh pengguna. Oleh itu, terdapat 5 individu yang terlibat dalam pengurusan rantaian bekalan, iaitu pembekal, pengilang, pengguna, pelanggan dan juga pengedar. Akhir sekali, ingin saya huraikan tentang faktor mempengaruhi pasaran produk. Terdapat 3 faktor yang terdiri pada aspek persaingan. Melihat pesaing lain sebagai
makin semangat dalam bergiat aktif dalam mempromosikan produk. Antara individu yang menjadi pesaing kami ialah Inai Damia yang lebih popular dan sudah lama menampak dalam bidang kecantikan tradisional ini. Seterusnya dari segi rakan niaga, usaha dari rakan niaga juga penting dalam memainkan peranan penting dan tanggungjawab dalam memberi idea dan pandangan untuk meningkatkan nama Inai Seroja. Seterusnya, pembekal juga memainkan peranan penting. Memilih pembekal yang memegang gelaran stokis sebagai memudahkan stok sentiasa ada untuk urusan jual beli berjalan dengan lancar. Setakat ini, pembekal sentiasa mempunyai stok dalam kuantiti yang banyak. Assalamualaikum, nama saya Nur Abdul Ridha binti Abdul Sani, nombor matrik 152967 dan saya akan menjelaskan tentang prestasi syarikat. Sebelum itu, saya akan mulakan dengan menunjukkan beberapa bukti urus niaga syarikat kami. Ini adalah invoice daripada pembekal Inai Philip Seroja. Ini pula adalah antara bukti-bukti resit yang kami berikan kepada pembeli. Seterusnya ialah kiraan ringkas kedudukan kewangan syarikat. Kami telah membahagikan kiraan ini kepada 3 bahagian iaitu modal, jualan dan pengiraan untung rugi. Pertama, di bahagian modal, kami mendapati modal Inai Celok ini berjumlah RM115. Ini kerana di samping oleh harga Inai itu sendiri, kami juga dikenakan caj penghantaran RM7. Di bahagian jualan pula, kami telah memperincikan bilangan pembeli dan kuantiti pembelian. Seperti yang dilihat, terdapat 5 pembeli yang membeli 2 unit Inai. Hal ini kerana kami telah melakukan promosi 2 unit Inai bersamaan dengan RM5. Oleh itu, jumlah bagi kelima-lima pembeli ini adalah RM25. Mereka juga dikenakan caj penghantaran RM3 setiap seorang. Selain itu, terdapat seorang pembeli yang membeli 5 unit sekaligus. Pembeli ini juga akan mendapat 1 unit Inai secara percuma kerana seperti yang dinyatakan di bahagian promosi kami telah melakukan promosi beli 5 percuma 1. Selain itu, 44 unit Inai yang tinggal telah dibeli oleh warga USM yang tinggal di kampus ketika itu. Oleh itu, tiada caj penghantaran yang dikenakan kepada mereka. Setelah dikira, kami menambah jumlah Inai dan caj penghantaran. Kami mendapati jumlah hasil jualan kami adalah RM188. Di bahagian pengiraan untung rugi pula, kami telah mengira sama ada kami mendapat untung ataupun rugi. Formula untung adalah jualan tolak modal. Oleh itu, kami telah mengambil jumlah hasil jualan kami menolak jumlah modal dan kami mendapati angka tersebut ialah positif. Angka RM73 ialah angka untung bersih syarikat kami. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afiqah binti Hashim, nombor matrik 153569. Untuk masalah dan cabaran yang dihadapi serta cara untuk meningkatkan prestasi. Cabaran yang pertama adalah penghantaran. Disebabkan pandemik coronavirus, kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac 2020. Hal ini menyebabkan kawasan untuk penghantaran produk kepada pembeli terpaksa dihadkan. Untuk mengatasi masalah ini, perhantaran produk boleh dilakukan oleh syarikat penghantaran barang seperti Pos Laju, JNT Express dan GD Express. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi adalah sangat penting untuk memastikan proses rancangan perniagaan dapat dijalankan dengan baik. Tetapi disebabkan PKP, kesemua ahli tidak dapat berbincang secara bersua muka. Akan tetapi, masalah ini dapat dikurangkan dengan menggunakan alternatif lain untuk berkomunikasi. Antaranya adalah menggunakan aplikasi Webex atau Google Meet. Aplikasi ini memudahkan ahli-ahli untuk berbincang secara bersua muka walaupun atas talian. Yang ketiga adalah promosi. Aktiviti promosi yang dilakukan tidak mencukupi kerana produk yang ada untuk dijual adalah mengambil masa yang agak lama. Oleh itu, alternatif yang dapat dilakukan adalah laman sesawang ataupun website yang khusus dapat dalam mempromosikan dan memperkenalkan produk ini perlu diwujudkan. Yang kedua, rakaman video. Rakaman video untuk memperkenalkan produk ini juga perlu dilakukan dan ianya dapat disebarkan dalam aplikasi seperti aplikasi Facebook, YouTube ataupun aplikasi WhatsApp. Yang seterusnya adalah pengajaran. Pengajaran yang dapat dipraktikkan semasa menjalankan perniagaan ini adalah yang pertama, tidak berputus asa. Kita sepatutnya tidak berputus asa apabila menemui sesuatu kegagalan. Kegagalan bukan bermaksud kita gagal selamanya, akan tetapi ianya adalah satu peluang. Melalui kegagalan, kita dapat belajar cara untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik dan kita akan dapat tahu apakah kekurangan dan kesilapan kita. Yang kedua, berfikiran kreatif dan inovatif. Idea yang kita miliki mungkin tidak sesuai. Oleh itu, untuk menarik minat pelanggan, kita hendaklah berfikiran kreatif dan inovatif untuk memastikan pelanggan kita diminati oleh orang ramai. Yang ketiga, bertanggungjawab. Kita mestilah bertanggungjawab dalam setiap perkara yang kita lakukan.
Jika terdapat pelanggan yang mempunyai masalah berkaitan perniagaan kita sepatutnya sedaya upaya menyelesaikannya dan memastikan masalah tersebut tidak berulang lagi pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.